Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan mengenai peranan etika dan peradaban dalam mendokong tanggungjawab sosial di Malaysia. Ini merupakan isi kandungan yang akan diperbincangkan dalam pembentangan hari ini. Terdapat 5 subtopik di dalam tajuk ini, iaitu takrifan autoriti dan takrifan harian, peranan etika dan peradaban dalam mendokong tanggungjawab sosial, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial dalam dan luar negara, dan akhir sekali ialah kesukarelaan. Nama saya ialah Aina Afrina dan saya merupakan pembentang pertama bagi kumpulan ini. Saya akan membincangkan mengenai pengenalan topik dan juga takrifan harian dan takrifan autoriti. Pengenalan tentang peranan etika dan peradaban dalam mendokong tanggungjawab sosial di Malaysia. Etika dan peradaban teramatlah penting dalam sesebuah masyarakat supaya melahirkan masyarakat yang saling menghormati, berkepribadian tinggi, hidup harmoni dan dapat membina negara bangsa. Seterusnya, konsep realiti sosial. Apakah itu konsep realiti sosial? Ia merupakan pengalaman hidup yang dilalui dan diterima oleh pelbagai kumpulan strata berdasarkan kepentingan peribadi norma hidup sejagat. Ia terbagi kepada 2, iaitu takrifan autoriti dan juga takrifan harian. Takrifan autoriti ditentukan oleh pihak berkuasa dan ditentukan dari atas ke bawah, yang dikenali sebagai top down, seperti antara pemimpin dan juga rakyat. Bagi takrifan harian pula, ia berlaku di dalam kalangan masyarakat dan dikenali sebagai bottom up. Saya akan menerangkan dengan lebih dalam lagi mengenai takrifan autoriti, iaitu merupakan fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diperakui bersama. Dari perkataan autoriti sendiri, ia merujuk kepada perkara yang bersifat berkuasa. Malah, ia adalah berdasarkan dokumen dan pandangan realiti yang ditakrifkan oleh berpihak berkuasa dalam kalangan masyarakat dan juga bersifat tetap. Sebagai contoh, undang-undang Malaysia dan juga perlembagaan Malaysia. Selanjutnya, takrifan harian ia lebih terbuka, bukan dokumen bertulis dan tidak terikat dengan undang-undang formal seperti takrifan autoriti. Ia juga lebih kepada kepelbagaian kaum dalam masyarakat, tapi tetap mendorong untuk memiliki norma yang dikongsi secara saksama dan adil. Takrifan ini juga ditentukan oleh individu, keluarga dan komuniti. Ia boleh ditakrifkan daripada pengalaman sesuatu individu atau perkumpulan. Ia juga dikategorikan dalam konteks tidak formal, tetapi memerlukan tanggungjawab sosial dalam membentuk adab sebagai panduan. Contohnya, adat resam dalam masyarakat. Saya juga akan menguraikan contoh-contoh lain bagi takrifan ini. Bagi takrifan autoriti, ialah apabila Perdana Menteri Malaysia memperkenalkan gagasan Satu Malaysia. Gagasan membawa kepada maksud buah fikiran yang dijadikan saranan atau idea di mana kerajaan meminta untuk mengatakannya. Maka, seluruh sektor kerajaan Malaysia perlu mempergunakan gagasan tersebut, terutamanya dalam medium elektronik dan juga medium cetak. Selain itu, para menteri juga perlu menyentuh isu Satu Malaysia dalam setiap ucapan formal mereka. Bagi takrifan harian pula, adat resam seperti bertunang, bersunat dan bercukur jambul merupakan contoh lain bagi takrifan ini.
Selain itu, saya akan menyatakan dua situasi untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai subtopik ini. Okey. Situasi pertama. Bendera Malaysia Jalur Gemilang diterbalikkan. Takrifan manakah situasi ini tergolong? Semestinya takrifan autoriti. Ini adalah kerana seseorang boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk dipenjara jika bertindak sedemikian. Tindakan itu menunjukkan mereka telah menghina bendera Malaysia yang dipasang secara terbalik. Situasi seterusnya ialah street wedding, iaitu majlis perkahwinan yang dijalankan di atas jalan di kawasan perumahan. Saya yakin bahawa kebanyakan daripada anda tahu mengenai perkara ini kerana ia adalah merupakan amalan di Malaysia untuk bersanding. Namun, ia terjatuh dalam kategori takrifan harian oleh kerana ia merupakan salah satu adat resam yang berasal daripada pengaruh Hindu. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana memberi perhatian dan ke atas pembentangan hari ini.